Jangan pula. Sebab tu, kita bila mengaji, Alhamdulillah. Bawa semayang. Janggut panjang ni. Dia semayang. Allahu Akbar. Tengoklah kan? Ada kan? Allah. Oh. Apa punya jenis? Tak tahu. Tu tak apa yang Ustaz Azhar tu. Allah. Ultraman taruh. Bang, mengaji bang. Tuan-tuan, Ultraman senang aja. Niat ni apa terlintas? Aku semayang maghrib. Allahu Akbar. Dia tu. Ni Allah. Akbar. Mampus. Tu susah tuan-tuan. Bagi mudah aja. Allahu Akbar. Dia tu. Jangan buat was-was. Jangan was-was. Tu yang dia hantar tu. Cik. Yang best tu masa rokok kaki tu. Cing 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 cing. Kaki belakang boleh duduk macam tu tau. Kalau saya ada macam tu aku wah bagi tu. Kan? Mudah aja. Bang, buat ibadat biar faham nada ilmu. Kita takbir Allahu Akbar, jangan was-was. Allahu Akbar dia tu. Aku semayang. Kalau Imam Hanafi tuan-tuan tak perlu niat. Kita mai tu memang nak semayang maghrib dah. Tuan-tuan masuk tu otomatik angkat. Allahu Akbar. Dia tu. Ada tak waktu ni semayang yang lain? Memang maghrib dia. Ada tak kita semayang subuh? Semayang subuh kotor. Ada tak orang Allahu Akbar rakaat kedua. Bangun-bangun rakaat yang pertama tu, rakaat kedua Allahumma hdini fi man hadait. Dia kata semayang maghrib ada kunun. Ada tak? Masuk dia semayang subuh kotor dia. Hang mai tu maghrib dah tu. 3 rakaat maghrib lah. Lepas maghrib mayang isyak. Ada tak orang mayang isyak ada kunun? Ada. Sebab tu kalau boleh mudahkan Allahu Akbar. Dia orang bertikai tanya saya, Ustaz, baru ni anak muda tuan-tuan, orang Pulau Pinang, Ustaz, mereka nak bawa kipas, orang nak habis dah pun. Mereka tanya, Ustaz dalam WhatsApp, Ustaz nak tanya boleh tak? Saya semayang Ustaz sampai habis dah. Saya nak tanya sah tak sah? Dia kata sah macam mana? Saya semayang sampai habis, wuduk tak ambil. Sah tak? Sah tak weh? Sah tak? Wuduk tak ambil, semayang sampai habis, sah? Tak sah lah. Syarat sah kena wuduk. Allahu Akbar. Ni tak faham. Saya kata tak sah. Pasal apa tak sah? Lepas tu dia tanya saya, Ustaz, pasal apa kentut basuh muka, tangan, kaki? Pasal apa tak basuh bungkung? Lah aku benih nak jawab. Betul tak dia kata? Bila kentut, pasal apa basuh muka? Ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan, kepala, kaki. Pasal apa tak basuh bungkung? Nak jawab je nak? Serba hijau ni. Nak jawab dia nak? Kan kentut dia kata, angin keluar kot bungkung. Patutnya basuh bungkung lah. Lepas tu semayang balik. Pasal apa habis ambil wuduk? Saya jawab balik. Hang kentut tu keluar tai tak? Dia kata kalau keluar kena basuh dulu. Lepas tu saya tanya dia, kentut ni bila kuat, apa yang kita buat? Ada tak tuan-tuan kentut? Pun! Cik, tutup bungkung. Tuan-tuan bila kentut kuat, tuan-tuan buat apa? Pun! Tengok siapa tutup tu kentut dah tu. Kan? Put tutup muka. Saya kata, bila kentut, muka yang malu. Tu yang kena ambil wudu. Tak pening. Betul tak? Ada kentut tutup muka. Put, dia tutup muka. Tak? Bila kentut. Kan? Jadi kita ambil wudu. Basuh muka. Basuh tangan. Basuh kepala. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kentut itu keluar angin tu membatalkan wudu kita. Bila batal wudu, nak sempurnanya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Anggota wudu senang aja, muka, tangan, kepala dan kaki. 4 basah, 2 kering. Betul tak? 4 basah, 2 kering. Kering tu apa? Niat. Yang last kali tertib. Mudah aja. Sebab tu kalau kita tuan-tuan faham, ambil wudu tu sempurna, semayang tu sempurna dah. Niat senang. Allahu Akbar. Dia naik kereta. Nak berhenti tak boleh. Semayanglah kereta. Allahu Akbar. Ingat, bila kenderaan, mengaji fiqah kena tahu. Kenderaan ni bila bergerak, boleh semayang dalam kenderaan. Tapi kalau kenderaan berhenti, kena cari arah kiblat. Kalau naik kapal terbang berhenti dekat Bangkok. Tuan-tuan kena berhenti, berdiri, cari arah kiblat. Tapi kalau kapal terbang tu naik jalan dah, tak payah kiblat. Bila orang tanya mana kiblat? Lillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Di timur di barat, di mana saja kamu hadap wajah kamu, situ wajah Allah.
Naik Allahu Akbar dia. Lepas tu ustaz, kalau angkat takbir, steering tak pegang. Tak payah pegang steering. Allahu Akbar. Yang Allah Akbar lepas dia kena boom mampu. Kena mengaji bang. Kan? Tak payah Allahu Akbar. Kan? Nang. Sami Allahu liman hamidah sebelah menjadi dah. Kalau dua-dua belah saya ikut-ikut dah. Dah tayar tak pernah buat elemen. Kan? Allahu Akbar kena. Ya, Allahu Akbar. Bagi syarat. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Jangan pula Allah rokok terus pejam mata. Balon terus depan tu. Sebab tu kena mengaji bang. Kalau mengaji, alhamdulillah. Di antaranya apa? Zikrullah. Sembahyang itulah zikrullah. Total sembahyang tu zikrullah semua. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Semua zikrullah. Allahu Akbar. Rokok. Subhanallah azim wa bihamdi. Semua zikrullah. Sami Allahu liman hamidah. Liman hamidah. Kan? Bukan liman hamidah. Hamidah oi. Jangan pula liman fauziyah. Itu lain. Liman hamidah. Allah. Semua zikrullah. Ingat, sembahyang itu 5 setiap hari, 5 waktu. Semua ingat Allah. Tapi kalau orang tak semayang, dia lupa Allah. Bang, semayang abang. 5 ni, setiap hari, 5 waktu. Semua zikrullah. Duduk, rokok, sujud, semua Assalamualaikum warahmatullah. Semua. Assalamualaikum. Semua zikrullah. Bang, sembahyang itu di antara zikrullah dah. Tak perlu yang lain nak. La ilaha illallah. Sebab tu kata Nabi, kalau kamu nak tambah lagi, ialah apa? Lepas sembahyang sebutlah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa sebut lepas sembahyang subuh 10 kali atau 100 kali, Allah bagi 4 kebaikan. Pertama, Allah bagi dia kalau 100 kali 100 kebaikan. Yang kedua, Allah angkat 100 kejahatan. Yang ketiga, Allah ampun dosa dia seperti mana dia membebaskan 10 orang hamba. Yang keempat, Allah jauh dia daripada gangguan jin. Allah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir. Sebab tu tuan-tuan, sambil duduk dengar ceramah ni, hati mainlah la ilaha illallah, la ilaha illallah, ataupun astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sebut. Ataupun apa? Subhanallah, subhanallah. Ataupun apa dah? Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli. Ataupun apa dah? Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ataupun apa? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ataupun apa? Tak tu tak sebut apa. Lena. Kan? Zikrullah. Yang keempat, dia kata, umur kamu mematikan, tapi taat itulah menghidupkan. Umur kita sampai masa mati bang. Baiklah kita mati rumah Allah ni. Tuan-tuan ada niat tak nak mati rumah Allah? Ingatlah di Bangi baru ni. Tak barulah 2 tahun lepas. Ada seorang Tok Siap pergi Kenuri balik, semayang lagi di surau dia. Mengaji duduk depan. Kitab tulis, balik cerita kat laki bini, dekat bini dah. Tuan-tuan, satu hari tuan-tuan, dia mai semayang Zuhur, lepas tu semayang ba'dah Zuhur. Allahu Akbar, rokok, i'tidal, sujud, mati sujud. Mati tengah sujud. Tok Siap yang selalu main masjid, mati dalam rumah Allah. Sebab tu wahai anak muda, rumah Allah ni dekat dengan kita. Bagi dekat. Sebab esok mati kita main rumah Allah. Betul tak? Semua angkat tu. Sampai dah. Lelaki kepala belah sana. Perempuan belah sana. Tu main letak di depan tu. Pak Imam, habis. Tuan-tuan ingat tak? Dia akan sebut, habis jenazah lelaki. Kalau lelaki, wahai abang-abang, yang mati tu pak kita. Kita nak duduk tang mana jadi imam? Tang mana? Tengah, dada, kepala, kaki. Woi, jawab weh. Aku tanya bukan jin ni manusia. Tang mana? Kepala. Bagus. Duduk kat kepala. Allahu Akbar. Kalau perempuan duduk tang mana? Kepala perempuan kena duduk belah sana. Kita semayang dekat mana? Duduk dekat dada dia. Sebab tu abang-abang ni, adik-adik ni, kena mengaji adik. Sembahyang jenazah ni. Siapa yang sembahyang jenazah, Nabi kata, kalau dia jadi imam ataupun dia jadi makmum, pahala 1 khirat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, 1 khirat tu besar mana? Sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud tu besar mana? 7 kilometer panjangnya. Ni, Bukit Uhud. Siapa sembahyang jenazah? Sebab tu abang, kalaulah ada jenazah, jangan tinggal.
Semayang aja. Allahu Akbar. Baca apa? Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka ila siratal mustaqim. Waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim kalau boleh. Kalau tak boleh, Allahumma salli ala Muhammad. Jangan pula Muhammad. Tak boleh. Allahumma salli ala Muhammad, paling mudah. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu. Kalau lelaki. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha. Kalau tak tahu jantan betina, Allahumma ighfir lahum. Kalau tahu, tiba-tiba dia tahu yang tu pondan. Macam mana? Senang saja. Allahumma ighfir lahu. Apa gelak mayat bangun tu nampak nak lena merapu. Jangan pula lagi dah Allahumma ighfir lahu. Tak ada. Dia Allahumma ighfir lahu laha ataupun lahum. Kalau tak tahu, senang aja. Mayat tu kita tak tahu jantan betina. Sebab kita pergi Mekah, dia akan sebut as-salatu 'alal amwat wa tif yarhamkumullah. Mayat laki perempuan dan budak-budak. Kita tak tahu, senang saja. Allah saja ku semayang atas ini jenazah, niat seperti niat imam. Imam tanggung. Saja aku semayang jenazah ni niat imam. Ampun fikir dia ni niat macam mana buat kira aku. Allahu Akbar. Nah, baca bismillah, Fatihah. Allahu Akbar. Selawat. Allahumma salli. Allahu Akbar. Allahumma fil lahum warhamhum. Allahu Akbar. Doa boleh tak? Doa boleh. Nah, lepas tu salam satu khirat. Ni 7 kilometer Bukit Uhud pahala kita. Tapi anak muda banyak tak semayang jenazah. Adik yang mengaji ni, kalau saya jumpa hangpa tak semayang, aku sepak pungkuk hangpa. Semayang 1 khirat, tu dia. Bukit Uhud 7 kilometer. Orang yang semayang, orang yang angkat jenazah 2 khirat. Orang yang masuk jenazah dalam kubur 3 khirat. Bayang tengok. Sebab tu kita kena faham. Ni ketaatan ni kena faham nak semayang jenazah. Kebanyakan orang perempuan tak tahu. Baru ni kan semayang apa di Masjid Nabawi. Ni sujud. Sujud apa nama? Tilawah, sujud sejadah. Habis tu imam sujud. Oh, perempuan semua tak sujud. Habis saya tanya bini saya, depa sujud tak? Saya sujud bang. Depa sujud tak? Dok. Lepas tu jadi macam mana? Jadi berserabut. Kan? Pak Imam Allah. Depa rokok. Pak Imam Allahu Akbar. Depa nak sami Allah kah? Silap Pak Imam ni. Terus depa sujud tu Pak Imam sambung. Tatajafa junubuhum. Depa duk sujud semua. Lah kali pakak bangun. Jadi berserabut. Sebab di Madinah tak nampak Pak Imam. Sama di Mekah nampak Pak Imam, nampak orang tahu dengan lelaki. Depa tak tahu. Jadi berserabut habis tuan-tuan. Sebab apa? Sebab nak buat ketaatan tak faham. Sebab tu anak-anak muda ingat. Saya habaq kat tuan-tuan dah. Anak muda kena ada 5. Apa dia? Pertama, kena tahu doa lepas semayang. Kena tahu kan? Kena tahu. Kadang-kadang dia nak doa, Allahumma afir lahu warham Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jangan silap. Ada orang doa Allahumma ighfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau jamak semua. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ni ada orang wa walidaina warhamhuma campur habis pondan jantan tina campur habis. Sebab tu orang jadi imam kena tahu. Orang duduk belakang kita tahu, dia ni baca tak betul. Kena tahu tuan-tuan, nak cara nak jamak macam mana. Baru dia, kalau boleh anak muda kena hafal doa semayang. Yang kedua apa? Boleh jadi imam semayang. Orang tolak ya. Allahu Akbar. Jadi imam. Boleh tak? Boleh. Macam tu, taman apa tahu dekat Kulim. Mengajak muniyatul musalli. Punya lama dah. Tiba-tiba ustaz tu tengah jadi imam. Ustaz tu terkentut masa sujud. Bila terkentut tuan-tuan, depa duduk sujud lagi. Jadi ustaz tu buang mikrofon ni, letak atas tikar sejadah. Ustaz tu bangun tepi tikar sejadah. Ustaz tengok depa duduk sujud lagi. Ustaz tu kata apa? Allahu Akbar. Depa duduklah antara 2 sujud. Tengok-tengok Pak Imam duduk berdiri. Semua pakai ketak habis. Bila dah tengok macam tu, ustaz ni duduk mengajar lama dah. Yang duduk depan tu,
Agak boleh lah duk mengaji lama dah. Jadi dia pun kata, hang jadi imam. Tuan-tuan, kawan tu terkejut. Tuan-tuan tahu dia buat apa? Terus merangkak. Dia ambil mikrofon atas tikar sejadah, sangkut, lepas tu naik. Allahu Akbar. Ustaz kata, hang duk mengaji muni untuk musalli. Tak boleh bergerak lebih pada 3 kali. Kawan pun. Hang bergerak bukan 3 kali, merangkak macam remau. Lepas tu dia pun kali, tu nak buat macam mana Ustaz? Lingkup tuan-tuan. Sebab tu anak muda kena tahu nak jadi imam. Orang tolak jadi imam. Nah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baca mau sedap sikit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita duduk belakang. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita. Sedap lah. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Belakang. Hilang nak habis Pak Imam ni. Dah tu mayan Jumaat pula. Baca lambat pula khutbah. Pak Imam slow. Dia boleh belah balik awal. Boleh tak sembahyang? Main anak muda ni. Saya pernah tuan-tuan, bulan Ramadan tahun lepas. Dekat Sungai Tani. Kita jadi imam. Tarik punya sedap lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anak muda bengang kat saya. Dia petuk bom. Racun bola. Boom! Lupa tu apa dia? Lah kali. Mula balik lah. Bola dah habis semua. Lepas tu saya pergi tazkirah. Tak patut, saya kata. Bolehkah mereka baling bom tu dekat Tok Imam? Ada seorang tanya, Ustaz, apa hukum main meracun? Saya kata haram. Ustaz, apa hukum beli meracun? Saya kata haram juga. Ustaz, apa hukum jual meracun? Saya kata haram jadah. Dia tak pasal apa pula? Bayang tuan-tuan dah main meracun. Kalaulah tuan-tuan main meracun, tak apalah. Tok Imam tengah baca ni boleh lupa. Dia tangan putih je nak. Kan? Tangan putih. Tangan putih semua tak apa. Tiba-tiba putih hak ni lah. Ni hak ni putih. Dia nak baca tahiyat problem tu. Kan? Betul tak? Nak baca tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah. Malaikat marah. Dia ni apa? Buat apa? Kan? Lain kali buat macam mana? Lain kali. Asyhadu la ilaha. Cakap macam tu. Tu macam mana? Tadi susah lah kali. Asyhadu Allah. Malaikat marah. Satu malaikat marah. Tapi ada seorang lagi marah di Malaysia ni. Tahu siapa? Perdana Menteri kita. Tiba-tiba dia turun dekat ni kawasan ni. Kawasan ni orang panggil apa? Julutong. Apa? Apa? Datuk Keramat. Datuk Keramat. Dia nak buat himpunan menurunkan GST. Dia pun tuan-tuan, alhamdulillah kita telah menaikkan GST 16%. Kita pun hendaklah bersyukur dengan kerajaan. Satu Malaysia. Kawan jari tak ada. Dia nak buat macam mana? Satu dia pun. Orang kata dia ni tak ada otak ke? Orang buat satu macam ni lah. Ada macam ni. Sini. Lain kali. Apa orang tunjuk satu? Lain kali. Nah. Mampus, woi. 95 minit dah, woi. Kita teruskan yang keempat. Sebab kita nak tahan. Kenapa? Dia gelak dekat. Jaga polis duk tunggu luar. Orang kena tangkap. Nak tahan kena tahu. Semayang kena tahu. Kalau boleh semayang, boleh jadi imam. Yang kedua, yang tiga apa? Boleh buat tahlil. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah abaihi wa ikhwani minan nabiyyin wal mursalin wa ila khususil ruh. Sebut siapa? Minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sya'ulillah lahumul fatihah. Kita boleh buat tahlil. Anak muda hebat kita. Agak boleh tak? Tolak. Fatihah. Aram apa pun tak tahu. Hampa jangan lu buat macam tu. Pernah anak muda universiti tuan-tuan, dia jadi imam. Kita tolak, dia doa, Allahumma nar. Amin. Haram dibuang tuan. Dia bunyi hak ujung kan nar. Amin. Tak mampu tuan. Tu penipu. Baru ni. Ya Ion big dekat dengan Sembarang Jaya.
Saya pergi waktu maghrib. Saya tengok tuan-tuan, ramai anak muda. Saya kata, anak muda, anak tuan-tuan, tolong. Qamat. Saya nak jadi imam. Siapa tak berani qamat? Saya pun kata, tak apalah, saya qamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah kali aku duduk depan imam tu, mereka semua semayang seorang-seorang. Kita Allah. Awak, aku tak ada siapa. Tengok, mereka tak mau ikut saya, tuan-tuan. Semua semayang seorang-seorang. Saya kata, oi, ni saya jadi imam, bukan tuan-tuan jadi imam. Tuan-tuan, main dulu belakang. Tak apa, kami tak berhenti. La ilaha illallah, nak semayang jadi makmum pun tak berhenti. Ada yang seorang tu bagi kepiah, dia pulun awal-awal lagi. Dia seorang-seorang, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Mangkuk ayun dia. Wahai anak muda, nak taat, dia tahu jadi imam. Nah, buat tahlil, orang tolak. Tahlil. Kita ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad. Kan, Al-Fatihah. Depa baca Fatihah habis, kita belah. Kita tahu tu dia tahu. Kan? Bagi boleh buat tahlil bang. Ni yang ketiga. Yang keempat apa? Doa tahlil boleh buat. Yang kelima boleh semayang jenazah. Kamu perfect dalam hidup kamu dunia ni. Anak muda kena ada 5 ni. Boleh weh? Pertama boleh jadi imam semayang. Doa lepas semayang. Doa tahlil. Baca tahlil. Kan? Kemudian boleh jadi semayang jenazah. Clear dah. Tuan-tuan duduk tak mana pun orang tolak. Nah. Hebat kita. Kena tahu ketaatan. Taat itulah yang menghidupkan. Yang terakhir ialah tahun-tahun yang ada mematikan kita, tetapi ada satu bulan menghidupkan kita, namanya Ramadan. Sekarang dah Jamadil akhir, lepas tu nak masuk Rejab, lepas tu Sya'ban, lepas tu Ramadan. Bang, Ramadan nak masuk dekat 2 bulan lagi. Ada di kalangan kita Ramadan lepas dia ada bersama kita, Ramadan ni dia tak ada. Mana nak tahu tuan-tuan, Ramadan depan ini kita tak ada pula. Sebab tu tuan-tuan, hidup ni kita ni, seluruh ni, tahun mematikan kita. Kita hidupkan Ramadan. Macam mana? Rejab, Sya'ban tu kena hidup dah. Kalau Rejab dah main masjid, insyaAllah, Rejab, Sya'ban, Ramadan akan main. Anak muda ni jangan tinggal masjid dek. Masjid ini menjadi jambatan kita esok. Masjid pula kena bagi hidup. Ini masjid tak hidup, tak mahu. Ni masjid Syekh Yusof ni diwakafkan, diberikan manfaat untuk kita. Wahai jawatan kuasa masjid, hidup masjid ni. Jangan masajidhum amirah wa hiya kharabul minal huda. Masjid hebat-hebat tapi tak ada petunjuk. Kuliah tak ada dah. Aku berasa aku kuliah aku kali ni lah. Lepas tu tak panggil dah. Panggil pula insya-Allah. Tapi jangan panggil kuliah bulanan, susah saya. Panggil ceramah insya-Allah bolehlah kita nak ijaz. Sebab kuliah terlalu padat sangat sampai hujung tahun. Khutbah penuh. Malam esok pun panggil khutbah lagi. Malam esok apa tahu khutbah apa? Udah? Gerhana bulan. Gerhana bulan malam esok. Lepas maghrib ada khutbah di Masjid Batu. Khutbah Jumaat apa tadi? Khutbah malam tu pula. Kita buat sembahyang apa gerhana, kemudian kita buat khutbah gerhana di Masjid Batu. Boleh anak muda api? Masjid ni ada tak masjid? Ada sembahyang dah sini? Sembahyang gerhana. Kalau tak gerhana, nampak sangat gerhana orang sini. Buat insya-Allah kita buat sembahyang gerhana ni. Baca khutbah macam biasalah. Sembahyang gerhana ada 2 rakaat, tuan-tuan. Rakaat. Jadi kita insya-Allah akan buat di Masjid Batu. Biar kita tahu, tuan-tuan, gerhana kita buat. Nah, Jumaat ada khutbah dia. Dan insya-Allah Ramadan, tuan-tuan, kita hidupkan dengan qiyamul lail. Ramadan tu menghidupkan kita. Sebab tu tuan-tuan, nak hidup dia di rumah Allah. Mari mai ramai-ramai. Jadi saya harap wahai tuan-tuan yang ada di sini, hidupkan Masjid Syekh Yusof ni. Dia wakaf tanah, dia buat masjid punya elok dah. Tapi satu aja, aircon tak cukup. Ada 2 aja, tu pun tak pasang. Hangat nak mampu. Aku peluh sampai ke ketin dah. Dan malam ni alhamdulillah ada jamuan. Ada jamuan tak? Ada jamuan. Ada. Untuk semua ke saya seorang? Saya seorang lah. Hampa boleh belah. Untuk saya seorang aja. Nak buat macam mana? Sebab tak cukup duit, no? Hampa mai pun bawa RM1 bubur. Macam mana kita nak bantu? InsyaAllah lepas ni tuan-tuan bantu, kita nak buat bagi elok sikit. Dan mereka nak jemput saya untuk buat forum. Tapi saya tengoklah tarikh macam mana. Kalau bagi tarikh kat saya susah. Biar saya tetapkan tarikh. Senang. Saya bagi tarikh, okey, carilah siapa-siapa pun. Senang aja. Kalau boleh tuan-tuan, saya bagi tarikh, saya akan bagi siapakah panel yang sesuai untuk saya. Saya akan bagi tuan-tuan. Hampa ingat senang lah. Hampa tengok aku dengan Kazim. Ampun aku tak mau. Ataupun saya Ridwan T. Saya kenal dah.
Dengan apa nama Wan Soho Bani Leman. Ni rakam pun tak apa. Saya forum, dia hantam saya atas forum tu. Apa ustaz ni ceramah duk jerkah orang. Lepas tu dia buat lawak-lawak. Kita ada agama dia buat lawak. Kita kena betul. Ceramah tuan-tuan di dataran Taiping tu, dekat Tasik. Dia ceramah orang bekat belah habis. Saya ceramah orang bekat tunggu, kita buat lawak. Dia buat tunggu, dia ceramah orang belah, dia bengang. Apa ustaz ni? Dia buat lawak-lawak. Ceramah malah dia lawak. Nanti nak betul semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid ni adalah satu tempat yang sesuai untuk kita melakukan ibadat. Aku rasa aku tinggal dia ya. Sebab dia ambil kamera. Yang lain belah seorang kan. Ada tak buat lawak macam mana? Datuk Harun Sani hantam tuan-tuan. Hantam Ngazim, hantam Bollywood. Tak boleh menyanyi lah. Hang tak boleh nyanyi, hang nak buat macam mana? Betul tak? Dia tak boleh nyanyi. Bollywood dia boleh menyanyi. Suara dia tu menarik orang. Kami pernah forum dalam penjara tuan-tuan. Dia tarik Rasulullah dalam mengenangmu. Ahli penjara semua tunduk teriak. Harun Sani nyanyi. Mampu. Bosan bukan teriak, dia buat gelak. Dia tak boleh buat dengan duk kutuk orang dia. Cara dakwah kita nak buat macam mana? Kita boleh buat lawak, boleh jerakah orang. Aku stay jerakah. Why? Nak buat macam mana? Harun Sani tak boleh buat. Dia tonton kita tak boleh jerakah ya. Macam mana? Ikut style orang lah. Orang nak tarik orang, dia tak boleh buat macam tu. Jangan duk hina orang. Saya ustaz-ustaz, saya tak hina. Kan, hampa katalah ustaz-ustaz ni, saya tak kutuk. Kan, tak kutuk peribadi dia. Kita nak kutuk apa dia? Jangan duk kutuk. Sebab apa? Dia ada kehebatan dia. Ustaz Kazim ni ada kehebatan dia. Kan, dulu dia marah orang menyanyi, lah dia menyanyi ke? Jangan duk kata orang, esok kita boleh buat macam tu. Dulu dia marah, lah dia menyanyi. Tak apalah. Ni orang kata dia demand sampai 4,000. 5,000. Sebenarnya dia ada Mahat Tafi. Siapa buka Mahat Tafi setawa? Mahat Tafi saya buka baru tahu. Sebulan 16,000. Yuran dapat 3,000 lah. Nak cari lagi ni. Menyakak cari. Menyakak Allahu Akbar. Nasiblah ada orang bantu tuan-tuan. Tu pun bantu, main bantu. Main bantu tu bukan nak bantu. Main hantar toge. Toge 10 kilo. Pagi toge, petang toge, malam toge. Muda muka macam toge. Bagi toge, dah bagilah beras ke apa ke gula kan. Tak apa juga ni bagi toge. Baru ni bagi apa? Kotiau. Kotiau 10 kilo. Pagi kotiau, malam kotiau. Dia baru muka ada kotiau. Takkan nak tolak orang bagi, tidak terima aja. Kan? Tapi kalau boleh tu kan, bagilah benda yang manfaat long term. Contohnya apa? Dia memang ustaz, saya ada tanah. Tanah ni saya nak tambun ni. Bekas. Ataupun ustaz, saya nak support ni, filter air. Kekal tuan-tuan. Ini main bagi toge. Tak apalah, terima kasihlah toge. Ni siapa apa toge apa mana? Main duk kutuk ke dah. Ustaz ni apa Mahat Tafi ni buat dewan lah. Patutnya orang tak buat dewan, dia kata buat sekolah. Saya buat dewan dulu. Ada ceramah, boleh buat macam-macam program. Orang hantam juga. Susah tuan-tuan. Dulu tak ada apa, orang hantam juga. Kita buat, orang hantam juga. Ni nak buat kolam renang, dia kata pula apa kolam renang? Esok orang main mandi bikini. Bengong tu, takkan aku nak suruh perempuan mandi begini. Aku suruh mandi pakai tudung elok lah. Kita buat pagang, terjun, tabum, semua timbul. Bukan mereka timbul, kain semua timbul. Tapi kita tutup lah, apa salahnya kan? Keluarga boleh hubungan silaturahim. Mereka hantam saya. Yang hantam tu puak-puak ni. Yang sekepiang pun tak bagi. Apa ustaz tu guna duit orang buat dewan. Patutnya buat Mahat Tafi saya buat, dewan saya buat. Yang hantam tu sekepiang pun tak. Saya jawab balik, aku guna duit hang lah. Senyap dah, kami tak bagi apa pun. Tak bagi sudah senyap tuan-tuan. Orang bagi, kita membuat. Sebab apa? Itulah harta kita di akhirat esok. Kan? Orang dapat manfaat tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, Ramadan ini menghidupkan kita. Bang, hidupkan hati kita bang. Dia ada dua, jasmani, rohani. Rohani kita gelap. Bila gelap tu yang semayang subuh tak khusyuk. Dengar ceramah lena. Kan? Mai dengar khutbah lena. Tadi saya pergi dengar khutbah, bawa anak murid saya. PD pematang buluh. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak murid saya. Depa naik bas, depa kata, "Ustaz, awak dia baca khutbah macam tu." Depa pakai kutuk lah dah. Saya kata macam mana? Hendaklah kita sama-sama. Hampa aku ajak macam apa kutuk. Awak ustaz tak naik dah, depa tak panggil. Kalau panggil jadi aku balon lah kan.
Oh, anak murid saya yang hantar tu 5A pun tak ada. Yang teruk-teruk, tapi alhamdulillah bila mai boleh cium tangan, bentuk akhlak. Pi sembahyang Jumaat, kasut tersusun elok. Kita ajak dah. Ni hampa ni mai tengok kasut, susun tak? Ada siapa mai lah atas sekali. Kasut aku pun dapat kebas tu. Mana masjid dah, habis berceramah. Ustaz mana kasut? Tentu. No kebas dah. Depa tak pula satu Jepun, satu Korea. Saya 6, saya 7. Nak pakai pun tak boleh. Allah Akbar. Terpaksalah kita balik kaki ayam. Depa kebas juga. Sebab apa? Akhlak tuan-tuan. Hidupkan hati kita. Bila hati elok, insya-Allah. Senang. Kita dengan bini kita tak ada masalah, dengan keluarga tak ada masalah, dengan masyarakat tak ada masalah. Sebab hati kita redha dengan apa yang Tuhan bagi. Saya dah setakat tu tu. Kita jumpa lagi. Saya pun tak larat dah. InsyaAllah ada manfaat. Sebab apa? Didapati yang dihantar sini, Pulau Pinang kena 2-1. Alhamdulillah tuan-tuan, kalah pada muka. Tak tahu ke? Ada betul? 2-1. Tak tahu. Hang tak tahu. InsyaAllah menang pun tak apa, kalah pun tak apa. Kita tak ada masalahnya. Yang penting kita menang pada hari ini, yang boleh datang rumah Allah. Jadi aku, kau dan masjid ini manfaatlah untuk hidup kita, bukan saja dunia dan di akhirat esok. Dan siapa yang belum dapat lagi buku saya, tuan-tuan boleh ambil buku dekat situ free. Ambil seorang satu, amallah doa-doa dan zikir dalam tu. Dan saya akan keluarkan satu buku terbaru insya-Allah bulan depan. Buku terbaru dengan doa yang lain untuk amalan hidup. Dan bulan depan juga akan keluar buku terbaru saya berkenaan dengan amalan-amalan di bulan Ramadan. Dan bulan depan juga akan keluar juga CD terbaru. CD terbaru saya bukan menyanyi punya. Dia keluar suara ni. Sakarat! Sebuah majlis meluncur laju di lereng bukit. Pernah dengar tak? Akan keluar bulan depan. CD saya. Hampa jangan beli cetak rompak. Siapa beli, balik accident. Beli hak originalnya, bantu Mahat Tafiz saya. Bulan depan akan keluar tuan-tuan. Saya dengan Ustaz Fakrul Razi. Dia menyanyi, tuan-tuan saya buat cerita lah, ada sajak dan sebagainya. Tuan-tuan support lah. Mahat Tafiz saya kena ada 16,000 sebulan. Jadi wahai anak-anak muda, siapa yang nak buat program, nak main macam-macam lah, boleh main. InsyaAllah bulan 12 kita ada talaqi ilmu. No, anak muda mai duduk 2 minggu kita habiskan kitab. Yang tua-tua pun boleh mai duduk pondok saya. Saya nak show anak muda ni, nak bagi balik perbetulkan Quran, perbetulkan semayang, perbetulkan doa-doa semua. InsyaAllah bulan 12 kita ada majlis talaqi ilmu. Tuan-tuan boleh daftar free of charge, cuma makan kena bayar. Makan free mampu ya ustaz. InsyaAllah no, anak muda, orang Pulau Pinang saja. Khususnya orang mamak, aku cukup suka. Mamak. Lah mamak pun nak main mengaji banyak tuan-tuan. Alhamdulillah main mengaji. Lah saya lama tak mengaji ustaz. Dulu teruklah ustaz. Lah baguslah tuan-tuan. Aku cukup suka sebab bini aku mamak. Dulu tak mau mengaji abang ipak saya, tapi alhamdulillah tuan-tuan. Bini saya mamak, saya siam campur mamak jadi semak. Sebelum kita semakkan majlis ini, jadi saya rasa setakat itu 2 rakaat pantun, ubi keledek, ubi kayu. I love you. Kita jumpa lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.